Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung semula. Kita tadi telah membicarakan berkenaan dengan definisi koperasi. Jadi apabila kita dah faham apa itu koperasi, dan seterusnya kita akan lihat apakah nilai-nilai koperasi. Nilai-nilai koperasi ni bukan sekadar untuk kita nak faham apa nilai-nilai yang ada. Kita kena memahami, kita menjiwai dan kita melaksanakannya dalam koperasi itu sendiri, sebab ini adalah pokok asasnya untuk kejayaan koperasi. Nilai-nilai koperasi ini sebenarnya merupakan satu idea ataupun fahaman yang telah dibawa oleh Robert Owen ataupun dikenali sebagai bapa koperasi. Nilai ini merupakan ciri utama yang membezakan dengan antara koperasi itu dengan organisasi perniagaan yang lain. Mungkin kalau dia di syarikat dia punya nilai lain. Dan nilai ini asas adalah trust kepada pertubuhan peribadi diri sendiri. Kita lihat dalam yang pertama tu, membantu diri sendiri. Sebab kita lihat pada definisi koperasi, menjadi anggota koperasi adalah sukarela. Jadi kita suka, kita rela, maka kita hendaklah membantu kita sendiri. Kita jangan bergantung dengan orang lain. Walaupun contohnya pada masa ini koperasi mendapat kemudahan-kemudahan, bantuan, pinjaman daripada kerajaan, tetapi anggota-anggota koperasi itu sendiri kena memikirkan apa yang boleh dilakukan oleh koperasi, apa anggota boleh sumbang kepada koperasi. Jadi dia tidaklah terlalu bergantung kepada koperasi itu sendiri dengan anggapan apa koperasi boleh bagi dengan kita, tetapi kita kena memikirkan apa yang kita boleh sumbang supaya koperasi kita itu akan bergerak. Tidak akan menjadi koperasi bila tubuh dia tak akan bergerak. Jadi dia kena membantu diri sendiri. Kalau kita lihat di dalam undang-undang detail koperasi contohnya, telah ditentukan saham koperasi itu minimum katalah RM50. Berarti untuk memastikan anggota itu boleh membayar RM50, jadi anggota itu kena membantu, dia kena sumbang, kena dia memikirkan apa yang dia boleh buat. Itu dari segi saham dia. Dan dalam memandangkan Mesra Agung Koperasi itu adalah satu platform yang tinggi dalam koperasi. Semasa dalam Mesra Agung itu, yang penting anggota mesti hadir. Kehadiran mereka adalah untuk sama-sama memikirkan macam mana nak menambah baik koperasi. Itu membantu dari segi individu itu sendiri, supaya koperasi yang kita anggotai, yang kita tubuh, yang kita kawal itu mampu untuk menyumbang kepada diri kita, kepada masyarakat yang ada koperasi, dan seterusnya kepada negara. Jadi kalau nak capai yang 13% sumbangan koperasi kepada KDNK pada tahun 2020, anggota-anggota koperasi hendaklah membantu mereka sendiri. Yang keduanya adalah bertanggungjawab atas diri sendiri, self-responsibility. Kita dah membantu tadi, jadi kita hendaklah bertanggungjawab atas diri sendiri. Apa tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh anggota-anggota koperasi? Jangan kita bila kita dah jadi anggota tu dah cukup syarat dia, daftar, bayar saham, tapi apa tanggungjawab selainnya daripada itu? Tanggungjawab kita kepada koperasi, kita kena tahu, kita kena lihat apa yang perlu dilakukan, dalam Mesra Agung. Apa peranan kita, apa tanggungjawab kita dalam koperasi semasa Mesra Agung, apa yang perlu kita lakukan dalam pembentangan keuangan contohnya, adakah kita berpuas hati dengan apa yang telah dilaporkan? Jadi kalau selain daripada itu, kalau koperasi menjalankan aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang lain, selain daripada perniagaan ataupun perkhidmatan, ada tak kita ni menggunakan perkhidmatan yang diberikan oleh koperasi? Jadi kita kena memastikan kita ada tanggungjawab
terhadap diri kita sendiri. Kita kena ambil tahu daripada masa ke semasa itu apa perkembangan koperasi. Ya, sebab di dalam koperasi itu sendiri, koperasi itu adalah satu entiti yang dimiliki oleh kita. Jadi kita kena bertanggungjawab di atas setiap pergerakan yang dilakukan oleh koperasi. Ya. Jadi boleh diistilahkan, jangan kita tanya kepada orang lain apa yang orang itu boleh sumbang kepada kita, tetapi apa sumbangan kita kepada koperasi kita. Ya. Nah, di dalam definisi koperasi itu sendiri, dia telah mengatakan bahawa koperasi adalah entiti yang dimiliki dan ditadbir secara demokrasi. Ya. Jadi kalau kita sebut demokrasi ini, kita semua dah faham apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi. Okay. Digambarkan kalau dalam koperasi ini, okay, dalam Majelis Agung, setiap anggota yang telah memenuhi, ya, kehendak dalam undang-undang kecil, ya, dia kena bayar fee masuk, dia kena bayar saham sepenuhnya yang minima, ya. Jadi anggota-anggota koperasi ini adalah berhak untuk memilih mana-mana individu yang lain sebagai anggota lembaga. Ya. Dan anggota-anggota lain juga mempunyai hak untuk memilih kita sebagai anggota lembaga. Ya. Berarti setiap anggota ataupun setiap individu yang menjadi anggota koperasi itu, dia mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Dan setiap aktiviti yang nak dijalankan, ya, oleh koperasi, ya, contohnya kalau koperasi nak buat pinjaman, koperasi nak buat pelaburan, ya, dia kena bawa berbincang dalam Majelis Agung, ya. Taklah diputuskan secara majoriti, ya. Kalau itulah projek yang boleh memberi efek kepada anggotanya dan diluluskan oleh anggota dalam Majelis Agung, ya, secara demokrasi, sebab setiap perbahasan itu akan diadakan pengundian, ya. Setiap anggota, setiap individu, dia akan memberi pandangan, ya, ataupun boleh mengundi, ya. Itu dari segi demokrasi dia. Ada dari segi kepimpinan, ya. Sebab itulah diterapkan tabik urus yang baik, ya, supaya setiap individu, setiap anggota lembaga hendaklah memikirkan, ya, anggota dan aktiviti, bukan untuk memikirkan untuk diri sendiri saja, sebab koperasi itu dimiliki oleh individu-individu yang ramai, ya, sebagai pemilik. Dan seterusnya adalah kesamarataan, equality. Macam mana kita nak terangkan yang sama rata, ya? Apa yang kita nak sama rata di situ, ya? Ini prinsip yang penting. Adakah setiap anggota di dalam koperasi yang kita anggota itu akan menikmati kemudahan ataupun faedah-faedah sama rata? Katakan kalau 10% dividen yang nak dibagi kepada anggota tu, ya, berarti setiap anggota, ya, akan memperolehi ataupun mendapat keuntungan 10% daripada share ataupun saham yang dimiliki di dalam koperasi, ya, kita akan mendapat sama rata. Kalaulah koperasi itu ada dana, ya, dan dana itu katakanlah untuk memberi sumbangan kepada anggota-anggotanya untuk kemudahan anak-anak anggota ataupun anggota-anggota itu sendiri nak melanjutkan pelajaran, ya. Jadi setiap anggota itu, ya, mempunyai hak, ya, untuk menerima kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh koperasi. Dan dari segi keadilan, kalau kita sebut keadilan ni, macam mana kita nak menilai sesuatu tu dengan adil, ya? Adakah dia boleh digunakan measurement ataupun timbang yang boleh mengatakan ini yang adil? Kita lihat di dalam definisi itu koperasi itu sendiri, ya, dimiliki oleh anggota, ya, dan ditadbir, ya. Jadi di dalam tu tidak ada perbezaan
Ni tak kiralah dari segi agama, dari segi kedudukan, dari segi kepahaman, apabila dia menjadi anggota koperasi, dia hendaklah mendapati kemudahan ataupun faedah-faedah sama rata di dalam koperasi. Dan seterusnya kita lihat yang terakhir adalah perpaduan. Kita faham di dalam koperasi itu sendiri keanggotaan dia ramai. Ada koperasi yang boleh mencecah sampai 40,000 anggota. Selagi tak ada perpaduan di dalam koperasi, maka koperasi itu akan menjadi huru-hara dan tidak akan mencapai matlamatnya. Jadi perpaduan itu adalah penting sebab kita nak memastikan, tadi kita dah sebut demokrasi, setiap anggota itu mempunyai peluang yang sama, lepas tu dari segi kesamarataan, dan yang akhirnya adalah perpaduan. Jadi ini adalah nilai-nilai koperasi yang perlu diterapkan, perlu dipahami dan perlu dilaksanakan oleh anggota-anggota koperasi.